Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kelapangan dan kesihatan. Dua nikmat ni, ni'matani maghbunun 'inda katsirin minan nas, dua nikmat yang sering manusia lupakan. As-sihhat wal faragh, iaitu kesihatan dan kelapangan. Kesihatan ni tuan-puan, kalau Allah Ta'ala dah letakkan kita dalam hospital, tidak ada duit yang bernilai untuk mengembalikan kesihatan kita kembali. Kadang-kadang macam tu kan. Maknanya kalau dah ada duit dalam akaun mungkin 10 juta ringgit, duit pencen kita, tapi kalau dah tersadai ataupun Allah Ta'ala takdirkan dah terduduk di situ, tidak ada nilai yang mampu kadang-kadang untuk mengembalikan kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kita pada hari ini. Satu ruang yang mesti disyukuri. Rasulullah kata salah satu nikmat yang manusia tak perasan, kan? Kadang-kadang tak perasan, bila dah masuk hospital baru perasan. Sebelum ni Allah Ta'ala bagi nikmat, sebenarnya kita tidak syukuri dan tidak hayati. Salah satu ni juga adalah kelapangan yang Allah Ta'ala berikan pada kita pada hari ini, untuk sama-sama kita menelaah, meneliti semula isu Palestin. Isu Palestin ni yang berlaku pada 7 Oktober, analisisnya dalam media sosial. Saya mula terus tak apa, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid, hadirin hadirat AJK Masjid, seluruh yang hadir pada hari ini. Saya terlalu excited sangat sebab saya bimbang azan sekarang ni awal, waktunya awal, dan slide ni banyak, jadi mungkin kita tak cover semua. Cuma ada beberapa analisis dan kita nak buat reset, adjustment sikit kepada kefahaman tentang isu Palestin ini. Kerana sebelum saya terlupa, perkara yang sering sebelum saya terlupa, yang ini yang saya selalu ingatkan, yang pada asalnya manusia sering melihat ataupun propagandanya ataupun kempennya adalah Palestin isu kemanusiaan. Tapi kita perlu tambah lagi sedikit pada malam ini, dia bukan sekadar isu kemanusiaan. Ianya adalah isu agama sebenarnya tuan-puan. Kerana penghujahan ataupun pendalilannya mudah sahaja. Kemanusiaan, humanity adalah perkara yang betul lah, kita tak nafikan. Tetapi asas agama yang menggerakkan mereka, perasan tak? Tuan-puan boleh bayangkan dengan jumlah ataupun luas persegi yang hanya sekitar 365 ataupun 300 lebih sahaja, dengan kapasiti tentera yang terhad, dengan jumlah kelengkapan senjata yang sangat terhad, nak menentang musuh yang lebih besar ni bukan isu biasa. Yang melonjakkan mereka, motivasi mereka ke arah perjuangan ini adalah agama. Dia bukan isu sekadar mempertahankan tanah air mereka sahaja. Kerana dia adalah satu isu yang besar. Counter, lawan dia adalah Israel, yang mana kalau tuan-puan pernah tengok dokumentari tentang Israel punya education, pendidikan mereka memang telah seakan-akan kalau Arab kata yulaqinunahum, mereka telah talkinkan hari-hari kepada anak mereka. Ini adalah isu tentang tanah yang dijanjikan buat mereka. Dalam erti kata yang lain, kalau Israel sendiri menanamkan doktrin kepada anak-anak mereka bahawa orang selain Yahudi ini hanyalah seperti binatang, ini adalah isu agama lawan agama, betul? Maknanya ianya bukan sekadar dalam ruang lingkup, tak saya nafikan ianya adalah isu kemanusiaan. Tetapi asas yang perlu juga ditanam adalah kepada isu agama itu sendiri. Sebab tu kalau tuan-puan tengok, setiap kali dia punya juru cakap, Abu Ubaidah akan bercakap, akan bermula dengan apa? Dengan ayat Quran. Qatiluhum yu'adzibhumullah. Dia akan bacakan ayat-ayat
daripada ayat Al-Quran yang kita tengok dalam lipatan sejarah, umat Islam ni tak menang dengan bilangan yang ramai. Betul. Pada zaman Rasulullah, bermula daripada Badar sendiri, paling ekstrim saya rasa Mu'tah. Perang Mu'tah, siapa yang pernah pergi ke Jordan, Mu'tah adalah satu tanda yang menunjukkan Islam itu kam min fi'atin. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang fi'ah qalilah, golongan yang kecil, berjaya untuk mengalahkan golongan yang besar. Mu'tah daripada 3,000 lawan 200,000. Yang ini kalau dalam Rahikul Makhtum ataupun dalam lembaran sejarah umat Islam sendiri, walaupun analisis ini, data ini kalau ikut analisis moden, orang putih tak berapa setuju, kerana dia kata kapasiti tentera Rom pada ketika itu mungkin sekian-sekian sahaja. Tapi dalam sumber kita meletakkan 3,000 tentera umat Islam lawan 200,000. Seumpama kalau dalam masjid ni ada 200 orang, saya dengan Ustaz Rahman dengan seorang lagi imam ke lawan 200 orang, lawan 3 orang, mustahil menang. Semalam baru keluar dalam sinar harian, seorang tentera, Nabil ke nama dia siapa, sinar harian ke Metro, bertempur 6 jam, berperang dengan 150 orang tentera daripada Yahudi, dia seorang. Boleh imagine? Yang ini kekuatannya datang daripada mana? Kalau bukan daripada akidah yang kuat itu sendiri. Jadi pasaknya isu, sebelum saya lupa masuk kepada isu sejarah ni, saya bawa tuan-puan kepada isu yang paling tunjang. Bukan sekadar kita nak memperjuangkan isu kemanusiaan, kita perjuangkan isu kemanusiaan, tetapi juga kita bawa kepada masyarakat kita, anak-anak kita, bahawa isu Palestin adalah ada asasnya. Kalau saya masuk huraiannya daripada slide yang saya sendiri buat, yang ini slide yang saya ambil daripada Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP, menceritakan susu galur daripada timeline sejarah bagaimana bermulanya pertempuran tersebut. Macam-macam bacaan. Pada bulan lepas saya dipanggil ke Karangkraf dalam satu majlis dengan Quran Hour khusus untuk Gaza. Saya berbincang ataupun bersembang dengan Datuk Husamuddin. Sama juga bacaannya, yang pada bacaannya dia kata orang tertanya-tanya kenapa kalau kita kata Gaza yang begitu kecil tu sanggup memulakan serangan. Boleh imagine memulakan serangan kepada salah sebuah tentera yang dianggap tentera terkuat di dunia. Israel ni dalam banyak siri peperangan dia menang. Sebelum ni dalam beberapa siri peperangan dalam kalangan Arab, sama ada dengan Lubnan ke, dengan Mesir kejap menang kejap kalah ke, dengan Syria ke, dengan orang yang sekitar dengan dia, selain daripada backupnya daripada Amerika lah. Tetapi dia diiktiraf dengan kapasiti tentera kebal yang dikatakan antara tercanggih. Tapi kita tengok nanti, dan kita, tuan-puan dah tahu dah, kita tengok memang mereka tak, serangan itu sendiri. Tadi baru saya bincang dengan salah seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM sendiri. Salah seorang, kami ada 2 orang pensyarah Palestin. Seorang ni namanya Dr. Ahmad Qatnani. Dia kata sehingga hari yang ke-40 ini Israel tak dapat membuktikan apa-apa kejayaan pun. Maknanya mana jumlah tentera yang berjaya ditangkap ke, mana bukti penyimpanan senjata ke, di mana markas menyoroknya tentera musuh ke, dapat kepung hospital bawa keluar beberapa fail aja. Dah mana kalau ada senjata pun, senjata yang kecil sahaja. Jadi dia kata ini hanyalah serangan yang sebenarnya tak ada arah tuju. Sebab tu kalau dalam video-video mereka menyatakan sebenarnya perkara ni mereka berperang dengan hantu, asbah dia orang kata. Bayangan-bayangan yang tak nampak, tahu-tahu peluru datang tiba-tiba hilang. Dan tahu-tahu kereta kebal dah meletup. Yang ni bacaan dia lagi macam-macam. Kalau yang ambil elemen agama akan kata malaikat turun membantu dan sebagainya. Tetapi kita tengok bagaimana ini asas dari aspek agamanya, mengajar kita beberapa aspek. Yang pertama adalah isu ini dilihat juga dari aspek agama.
asasnya bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada seorang doktor pensyarah daripada Jordan, kalau tak silap saya namanya Dr. Abdullah Omar Ma'ruf. Kalau saya boleh kongsikan mengenai tentang bacaan dia, bahawa sebenarnya isu Aqsa ini adalah isu yang diperjuangkan bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada pandangan dia. Dan kalau dia tengok sebenarnya yang ni, kalau kita cerita dari aspek sejarah, saya tak nak ambil dari aspek sejarah sangat, nanti bawa kita masuk yang mana dalam kitabnya, karyanya menyebutkan Baitul Maqdis fi Istratijiyatin Nabi, yang dia menceritakan fasa-fasa pembukaan Baitul Maqdis bermula daripada zaman Rasulullah. Sekurang-kurangnya ada 3 peperangan yang Rasulullah menuju ke arah Syam, ke arah pembukaan kota Maqdis. Paling kuat hujah yang menunjukkan tentang keterlibatan ataupun keterkaitan urusan agama dalam perkara ini sebenarnya adalah Masjidil Aqsa itu sendiri. Dalam kes Isra' Mi'raj ni, kalau kita ambil dari aspek kaitan ataupun asas agama dalam aspek ini, Isra' Mi'raj ini telah cukup menunjukkan perkaitan antara umat Islam sesama mereka. Dari aspek hadisnya, tuan-puan boleh imagine, kenapa tidak, saya tanya soalan, kenapa tidak Allah Ta'ala angkat sahaja Rasulullah daripada Makkah, naik aja ke langit, boleh juga. Betul tak? Maknanya, kenapa nak dialihkan daripada Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu? Kenapa nak kena alih daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina? Kenapa, apa perkaitannya? Ini tafsirannya macam-macam. Ada yang kata tafsirannya adalah kerana nak menampakkan kejadian Isra' Mi'raj memang berlaku secara fizikal. Kerana kalau naik sahaja terus daripada Makkah, Masjidil Haram, naik terus ke Sidratul Muntaha ataupun ke langit dunia, maka orang akan kata, Muhammad, kau mimpi aja malam tadi. Tetapi bila diperkaitkan dengan Baitul Maqdis, ada perselisihan berlaku dengan kafilah dagangan. Mereka menyaksikan dan mereka mendengar suara Rasulullah, menunjukkan peristiwa tu berlaku secara fizikal. Sama macam kalau kita kata kes Allah Ta'ala turunkan wahyu yang pertama, Allah Ta'ala kata Iqra', Rasul kata ma ana biqari', fa akhadhani, Jibril ambil Rasulullah, fa ghattani, Jibril peluk Rasulullah, hatta balagha minnil jahda, sampai Rasul rasa sempit, thumma arsalani, kemudian dia lepaskan aku, kemudian dia kata Iqra'. Kenapa Jibril peluk Rasulullah? Tak boleh ke Iqra' ma ana biqari', aku tak kerti baca. Iqra' ma ana biqari', aku tak kerti baca. Iqra' ma ana biqari'. Dah kenapa kena peluk? Kan? Maknanya ada perkara yang membayangkan benda tu berlaku secara fizikal. Sama juga macam Baitul Maqdis. Bacaan pertama, selain daripada dia adalah berlaku secara fizikal, dia adalah keterkaitan agama antara semua Nabi yang mesti diperjuangkan. Bermula daripada zaman Nabi Zakaria, ataupun Nabi Daud sendiri, ada mihrab Daud di situ. Nabi Ibrahim juga istautana, maknanya mustautin di situ. Kemudian ada beberapa orang Nabi, Jalut dan Talut juga dikatakan di area tersebut. Nabi Musa sendiri, udkhulil ardal muqaddasatil lati. Sama, maknanya keterkaitan para Nabi juga masih ada di situ. Asas agama, bahkan kiblat pertamanya memang berasaskan daripada Baitul Maqdis itu sendiri. Kemudian Dr. Abdullah Ma'ruf menyatakan Rasulullah meneruskan misi ekspedisi ketenteraannya juga adalah menuju ke Syam. Salah satunya peperangan Dumatul Jandal, kemudian perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk. Yang ini saya tak sebut satu persatu kerana kalau kita sebut satu peperangan sahaja, habislah masa kita pada malam ni. Tak sempat kita nak cerita semua. Bahkan motivasi daripada para sahabat sendiri sebenarnya adalah menunjukkan sesuatu yang keterkaitan ataupun kesungguhan para sahabat itu sendiri, yang ingin membuka ataupun membebaskan Baitul Maqdis. Dan yang menariknya, kalau saya sentuh sedikit tentang peperangan Dumatul Jandal, yang Rasulullah arahkan para sahabat pergi yang jaraknya sekitar 500 miles, sekitar 700,5 kilometer.
Ini bukan pandangan Dr. Abdullah Omar Ma'ruf sahaja, Ma'ruf Omar sahaja, tetapi pandangan William Montgomery Watt, salah seorang scholar orientalis lah, Scottish, Scotland punya Edinburgh punya universiti punya pensyarah, yang mana dia kata it is tempting to suppose that Muhammad was already envisaging something of the expansion which took place after his death. Menunjukkan sebenarnya pembukaan ataupun perkara tentang pengutusan ekspedisi tentera Daumatul Jandal ini adalah satu peluasan juga kawasan pembukaan yang dijangkakan ataupun wawasan yang dijangkakan, diarahkan oleh baginda Nabi SAW dalam perihal dia membuka Baitul Maqdis, dan akhirnya telah terbuka pada zaman Saidina Umar. Begitu juga berlaku pembukaan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga Qutus juga berlaku pembukaan pada zaman tersebut. Ini semua menggambarkan, membayangkan kepada kita asas agama adalah satu perkara yang paling penting yang kita perlu tanamkan dalam jiwa masyarakat. Bahkan urus niaga, urus apa kita nak panggil, komunikasi Rasulullah dengan Quraisy sendiri ataupun dengan Yahudi sendiri menampakkan perkara yang sama. Kalau tuan-puan masih lagi ingat dalam perang Bani Qainuqa, antara punca pengusiran Bani Qainuqa adalah hanya dengan seorang Muslim sahaja terbunuh, Rasulullah mempersiapkan bala tenteranya. Hari ini dah berapa orang terbunuh? Dah hampir 12,000 terbunuh. Siapa yang telah menggerakkan tentera mereka? Punya ramai kalau kita nak ceritanya. Dengan kekuatan yang ada, tak ada yang kuat siap Israel. Baru ni Netanyahu boleh warning negara Arab, jangan masuk campur dalam urusan tersebut. Sedangkan pada zaman Rasulullah, seorang sahaja terbunuh yang datangnya adalah satu bala tentera untuk menuntut bela atas kematian seorang Muslim. Yang hari ini kalau tuan-puan tengok, bayi yang diangkat tu bawah dah berkecai. Angkat seorang bayi, bawa, saya nak tunjukkan gambar-gambar pun tak sampai hati. Kerana dah terburai. Kita sanggup ke kalau anak kita sendiri angkat, tali perut dah terburai? Dan tidak ada tindakan. Sampai dia orang pun dah memanggil-manggil. Orang buat video live, merayu, tak ada orang nak tolong ke? Dalam keadaan yang sedemikian. Jadi, kalau kita tengok sebenarnya tekanan demi tekanan yang berlaku, mereka memulakan serangan sendiri pada 7 Oktober atas dasar yang ini ada beberapa bacaan yang akan kita tengok. Salah satunya bacaan daripada pemimpin mereka Sheikh Ahmad Yassin sendiri yang merasakan ataupun membuat bacaan bahawa Israel akan lupus pada tahun 2027 atas bacaan 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun bermula daripada tahun 1947. Yang mana selepas daripada perjanjian Balfour ataupun deklarasi Balfour, yang ni kita tengok sedikit kronologinya, yang dimulakan oleh Theodor Herzl ni tadi, yang mana dia menyatakan tentang menerbitkan sebuah buku tentang Jewish State ataupun negara Yahudi itu sendiri pada tahun 1896. Dan persidangan Zionis yang pertama di Basel, Switzerland pada tahun 1897. Tuan-puan tengok tahun-tahun yang sedemikian. Zionism seeks to establish a home for the Jewish people in Palestine, secured under public law. Memang dia dah plan lama dah, yang mana yang menjadi entiti yang menggerakkannya adalah orang-orang yang tertentu, termasuklah kerajaan British yang memulakan memberikan tanah kepada orang. Boleh macam mana kita nak cakap, orang luar datang minta tanah daripada taman guru ni taman guru ni, kemudian dia kata ini tanah kami, dan robohkan, halau dia orang ni semua. Kita tak boleh nak imagine ini yang kena kepada orang-orang saudara kita di Palestin. Orang luar datang bawa tentera, halau mereka daripada rumah mereka sendiri, robohkan rumah mereka, bina penempatan yang baru. Kita hanya tengok aja. Allahu Akbar, memang terzalimi terus. Yang ini adalah deklarasi Balfour pada tahun 1917. Daripada 1897, 1917 datang nanti British menjajah Palestin pada tahun 1917 juga, dan migrasi Yahudi ke Palestin setiap tahun meningkat, dipanggilnya seluruh dunia
datang duduk di Palestin, menjadikan rumah orang lain sebagai rumah mereka, dan akhirnya tertubuhlah entiti haram negara Israel pada tahun 1948. Yang mana ini yang dikatakan bermula daripada tahun-tahun sedemikian, 40 tahun lepas tu, katakan tahun 87, 40 tahun lagi lepas tu, daripada 2007 sampailah kepada 1907 sampailah kepada 2027 nanti, bacaan kepada Syekh Ahmad Yassin. Ataupun ada yang membaca bahawa sebuah negara Israel ini tidak akan boleh bertahan lama selama 80 tahun. Yang ini kepercayaan dari aspek orang Yahudi pula. Saya kata dah pada awal tadi, sebenarnya kedua-duanya adalah aspek akidi, aspek akidah. Kerana Yahudi pun dia percaya juga bahawa sebenarnya negara mereka tak boleh bertahan lebih daripada 80 tahun. Sebahagian mereka mempunyai kepercayaan sedemikian. Daripada tahun 47 atau 48 tu tadi, ada kebarangkalian bacaan mereka sampai tahun 2027 ataupun 2028. Sebab itulah Syekh Ahmad Yassin juga mempunyai kepercayaan ataupun bacaan yang sedemikian juga. Kalau kita tengok 75 tahun Nakbah bermula daripada 1917, 1948, 1967, 1997 dan sebagainya, 1995, semakin lama semakin pupus, mereka dihalau keluar sedikit demi sedikit. Dan yang herannya, mereka ini menjadi pelarian di tanah sendiri. 6 million, 6 juta daripada jumlah penduduk mereka adalah pelarian di tanah sendiri. Daripada 58 kem. Yang lebih malang pada hari ini, kem-kem pelarian ni pun kena bom. Nak lari mana? Lari kat kem pelarian yang dijanjikan keamanan pun kena bom juga tadi. Yang ini saya kira kalau tak serang pun kita akan mati juga. Gambarannya sedemikian. Akhirnya mereka berpandangan kat mana-mana pun kita akan mati. Jadi sama sahaja. Dan serangan yang berlaku pada 7 Oktober sebenarnya menggencatkan proses normalisasi. Yang ketika itu sekurang-kurangnya 4 ke 5 negara Arab telah bersetuju untuk memberikan perjanjian mereka dengan Israel. Dan bila proses normalisasi ini berlaku, kita tengok mereka, negara-negara yang menandatangani perjanjian dengan Israel ni, akhirnya berpihak kepada mereka. Tengok dalam OIC punya persidangan yang baru-baru ini, 4 negara yang membantah perkara yang dipersetujui ataupun yang diusulkan dalam persidangan OIC itu, 4 negara inilah yang melaksanakan ataupun menandatangani proses normalisasi dengan Israel, termasuk Arab Saudi. Yang mempunyai base tentera yang kuat, yang membenarkan base tentera Amerika berfungsi daripada negara mereka, termasuk Morocco, termasuk Sudan sendiri, negara-negara yang kita tak jangkakan, tetapi mereka bersetuju dengan Israel. Yang ini tebing barat yang kalau kita ceritakan bagaimana tembok pemisah sepanjang 700 km ni daripada mana ke mana, tuan-tuan. Dari Perlis ke Johor ada 700 km. 700 km tembok, tuan-tuan boleh imagine, daripada Johor sampai ke Perlis. Sebab kalau daripada Lembah Kelang ke Johor lebih kurang 300 lebih saya kira. Lebih kurang lah 300. Kalau ke atas lagi 300, lebih kurang 700. Itu jarak dia. Bagaimana dia memisahkan antara Palestin tu dengan dan tebing barat dengan Gaza ni tak bertemu. Tuan-tuan boleh tengok dalam peta. Maknanya perkara ini adalah perkara yang mengejutkan. Dan rakyat Palestin sendiri terpaksa melalui pemeriksaan harian di pos tentera Israel. Nak pergi ke mana dikawal oleh tentera. Kehidupan bagaimana yang begini kalau kita tengok checkpoint penangkapan ni, kita tak boleh nak kata lah, memang setiap hari dan pembunuhan kejam berlaku dan sebagainya. Dan akhirnya perancangannya ke arah membahagikan kawasan Baitul Maqdis ini kepada 2 bahagian. Satu bahagian untuk kaum muslimin, yang hijau tu, yang merah adalah kawasan yang akan diberikan kepada golongan Yahudi ini. Kalau tuan-puan tengok video-video dia, macam mana rumah-rumah yang asalnya rumah penduduk Palestin, kalau rumah kita begini dirobohkan, digatakan, dibina penempatan mereka, apa perasaannya. Jadi saya kira ini antara perkara asas juga yang memberi. Ini akhirnya nampak penempatan haram yang baru Israel punya dibina atas tanah rakyat Palestin yang dirampas tersebut. Sedikit demi sedikit, yang akhirnya
illegal Israeli settlement semakin sampai hampir kepada jutaan orang luar yang mempunyai dua warga negara juga sebenarnya mereka ini tadi, yang akhirnya datang mengambil tanah di Palestin ini sendiri, termasuklah di semenanjung Gaza ini. Sebahagian bahagian utaranya telah mula diambil kalau kita tengok dalam perkembangan. Dan ini antara kawasan yang terpadat, tuan-puan. Kawasan yang sekitar besarnya tidak lebih besar daripada Lembah Kelang. Kalau dia orang buat pemetaan yang menampilkan ataupun sekitar kawasan diberikan perbandingan dengan kawasan di Lembah Kelang, sekitar kawasan luas Lembah Kelang ataupun Kuantan sahaja, tetapi menempatkan penduduk yang ramai kerana kawasan yang telah diambil mereka semakin hari semakin padat kerana dihalau oleh tentera Israel itu sendiri. Dan mereka, kawasan penempatan mereka memang dikepung oleh pihak musuh kalau kita tengok. Dan pengeboman kalau pada hari ini memang setiap harilah kawasan yang dibom itu tadi, pagar yang berada, kawasan-kawasan yang kita tengok ini nanti bagaimana kejayaan mereka menembusi benteng keselamatan yang telah dibina oleh Israel. Pagar laut pun ada, pagar udara pun ada, pagar darat pun ada. Nak lari ke mana? Sampai ke laut pun ada. Yang kalau kita tengok ini tadi, di Israel control Gaza territory, waters dan airspace dia. Maknanya memang semua dikawal. Saya tanya tadi pada pensyarah yang Palestin tu, dia kata kami dulu ada 2 airport. Satu airport di Rafah, 2001 dibom dah airport ni, nak lari ke mana? Sebab saya tanya dia, kau tak balik ke Palestin? Dia kata kami kalau nak balik pun kena mendarat ataupun turun di Jordan. Kerana ada 2 airport sebelum ini, satu di semenanjung Gaza tu sendiri dan satu di tebing barat. Kedua-duanya telah ditutup oleh Israel. Jadi nak masuk kot mana? Udara pun tak boleh, laut dah dikawal oleh. Hidup mereka ni terkepung. Jadi macam mana nak hidup, tuan-puan? Akhirnya tuan-puan tengok apa yang diusahakan adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Kalau pihak komunikasi atasan tak berjaya, ini yang dilihat bagaimana mereka membina ribuan terowong. Ada yang kata terowong bawah tanah tu hampir 1,300 laluan. Kerana laluan atas tak selamat dah, akan dipantau oleh pihak tentera sendiri. Dan ada dalam kalangan tentera ataupun terowong itu sendiri sebenarnya adalah terowong perangkap sahaja. Kalau dimasuki, kalau kita tengok bagaimana US ataupun Israel bina satu bom khas untuk meletupkan terowong-terowong, sebab kadang-kadang tak memberikan kesan. Sehingga hari yang ke-40 ni saya rasa mereka tidak mendapat apa-apa pencapaian yang signifikan pun. Bahkan kalau kita terima laporan daripada jurucakap Hamas sendiri, mereka telah meletupkan ataupun merosakkan sekurang-kurangnya 180 tank ataupun 180 kenderaan. 200 dah sekarang. Dah 200 kenderaan termasuk tank Merkava yang dikatakan salah satu tank yang terhebat, teknologinya canggih, memakan kos yang hampir, ada yang kata 3.5 juta USD, ada yang kata 5 juta USD, dihapuskan dengan bom yang sekitar 500 ataupun 50 dolar sahaja. Maknanya tuan-puan bayangkan kalau satu hari tank meletup, mereka kerugian hampir 5 juta sehari. Itu baru tank sahaja. Sebab tu waktu permulaan perang dalam minggu pertama ataupun kedua ketika itu, mereka memohon bantuan keuangan sendiri daripada US. Permohonan bantuan keuangan sebenarnya minta 40 bilion. Yang diluluskan oleh Dewan Senat ke apa, yang diluluskan oleh kerajaan US adalah 14 bilion sahaja. Sehingga ada yang kata perbelanjaan harian mereka, ada yang kata 200 juta sehingga 1 bilion perbelanjaan harian ketenteraan. Kalau dibayangkan, maknanya mereka sendiri akan tidak berjaya ataupun memang akan lumpuh, ataupun ekonomi memang sangat terkesan. Dia hampir sama macam kes Soviet Union dahulu yang menjangkakan mereka boleh mengalahkan Afghanistan, tentera mujahidin, dalam tempoh beberapa bulan sahaja, tetapi peperangan lanjut sehingga 12 tahun. Tak berjaya Soviet untuk masuk ataupun mengalahkan tentera mujahidin.
Diorang mujahidin ni lengkap sangat ke kelengkapan tentera dia, atau kekuatan akidah mereka yang membentuk kekuatan diri mereka? Sebab tu saya mula daripada awal tadi, dianya adalah kekuatan yang dibina atas agama, asasnya sangat kuat. Bahkan kalau tuan-puan tengok juru cakap Hamas, setiap kali memulakan perbualan ataupun statement yang dikeluarkan memang akan dimulakan dengan bacaan ayat Al-Quran itu sendiri. Mari kita tengok pula tuan-puan, bagaimana yang ini keluasan mereka, normalisasi perjanjian Abraham, ataupun yang ini adalah negara-negara teluk yang kaya ini menjalankan perjanjian dengan Israel bermula pada tahun 2020. Sekurang-kurangnya ada 5 negara yang telah menjalankan proses normalisasi dengan Israel ni. Antaranya paling latest sebenarnya Morocco, Sudan, Egypt, Mesir sendiri, Jordan, Bahrain dan United Arab. Yang terkini juga termasuklah Arab Saudi, yang mana mereka menjangkakan akan, ataupun Netanyahu menjangkakan akan buat the new Middle East, ataupun sebenarnya dia orang kata the greater Israel, yang dalam jangka masa yang panjang sebenarnya cadangan yang cuba dibuat, laluan perdagangan yang cuba dikawal melalui jaringan penempatan ataupun negara-negara yang terlibat. Jadi kalau kita tengok bagaimana, yang ni sebenarnya video kalau kita tengok bagaimana kejayaan serangan-serangan berlaku juga sebenarnya adalah bermula daripada apa yang, kalau kita tengok dari aspek faktanya, kemasukan kalau saya ada kat sini dia punya yang ni yang ini adalah satu kejayaan yang kita anggap luar biasa juga, dengan kapasiti tentera yang agak tidak berapa tinggi, tetapi mereka berjaya melakukan serangan yang melibatkan 1,000 orang tentera secara mengejut melalui 3 jalan selepas subuh pada 7 Oktober tersebut. Serangan udara dilancarkan sebanyak 5,000 roket dalam masa 20 minit. Maknanya kalau kuat mana pun Iron Dome tu, diserang dengan 5,000, dia jadi kacau bilau juga. Maknanya kacau bilau juga untuk menangkis serangan 5,000. Kalau setakat 10 tu boleh ditangkis lagi. Ini 5,000 dalam masa 20 minit. Yang mengherankan mereka, mana datangnya 5,000 roket ni tadi satu. Yang pertama. Yang kedua, serangan darat adalah dengan memecahkan tembok yang dibina oleh pagar yang dibina oleh Israel sendiri, dan juga serangan melalui laut yang mana menyebabkan kematian di pihak Israel yang mereka sendiri tidak jangkakan. Sebab tu yang saya kata Dr. Ahmad Qatnani ni tadi, yang pensyarah kami ni menjelaskan, dia kata sebenarnya serangan pada 7 Oktober itu dah menggambarkan kemenangan, sebab Israel tak boleh nak baca. Punya banyak dia punya, kalau kita kata sensor ke, ataupun dia punya CCTV, ataupun dia punya mata-mata Mossad dan sebagainya, tetapi tak boleh nak detect serangan yang berlaku pada bulan Oktober yang dianggap sebagai bulan yang memberikan kekalahan, ataupun dia orang kata mungkin bulan ini adalah bulan yang suai lah. Habis masa lah. Kita kena berhenti ke macam ni? Azan dulu kan? Kita terus ke azan dulu? Terus? Kita terus tahu Yang mana ini adalah, kalau ikut doktor yang saya sebutkan tadi, Dr. Qatnani kata, memang ini adalah satu kejayaan kerana Israel tak boleh nak detect kemasukan tentera, sehingga kan keluasan ataupun apa yang dibawa boleh berjaya membawa ke kawasan sejauh 40 km dan menguasai 21 kawasan pencerobohan Yahudi. Maknanya memang sangat pantas gerakan yang dibuat, sehingga kawasan yang berada di bawah Hamas punya kontrol ketika itu telah hampir sampai ke Dhifah Gharbiyah, ataupun kita kata tebing barat itu sendiri. Maknanya hampir-hampir untuk menyatukan kembali antara Gaza itu dengan tebing barat. Kalau berjaya, maknanya kuatlah kembali. Tetapi diorang tak expect ke serangan balas, diorang expect serangan balas. Dan serangan balas pun kan dia kata memang apa yang istilah yang dia gunakan adalah macam serangan bumi hangus. Serangan bumi hangus ini, apakah mereka tak menjangkakan? Mereka menjangkakan dan dia tahu punya. Tetapi tengok ketahanan selama 40 hari masih lagi boleh menyerang. Semalam kalau tuan-puan tengok update
Ada lagi roket yang sampai ke Asqalan. Asqalan ni dah ubah jadi Ashkelon tu. Asqalan ini semua tempat kelahiran para ulama. Asqalan ni tempat kelahiran ataupun asal ataupun nasab kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau yang menghuraikan kitab Fathul Syarah Sahih Bukhari, iaitu huraian yang paling detail mengenai tentang Sahih Bukhari. Macam tu juga dengan Gaza ni sendiri adalah tempat kelahiran Imam Syafi'i. Mana dia adalah tempat-tempat orang yang luar biasa semuanya, sepatutnya menjadi tempat asas kenaikan, kebangkitan ataupun yang mengingatkan tentang kejayaan umat Islam itu sendiri, tetapi telah diambil oleh tentera musuh ini sendiri yang menjadikan keadaan sedemikian. Kalau kita tengok yang ini, saya skip mengenai tentang keindahan, kecantikan ataupun bumi Gaza ini sendiri. Apa yang saya ingin tekankan kepada tuan-puan, ini adalah kesan yang berlaku pada hari ini, yang mana saya dah terangkan juga tadi mengenai tentang sehingga hari ini setiap hari 42 bom digugurkan secara puratanya. Maknanya boleh imagine, dia kata Gaza every hour 42 bombs are dropped. Setiap jam ada 40 bom digugurkan. Macam mana dia orang ni nak hidup dalam keadaan yang sedemikian? Dan kalau kita tengok serangan-serangan balas pun adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Apa yang berlaku sebenarnya adalah satu perkara yang sepatutnya memberikan kita banyak pengajaran. Tetapi antara bacaan-bacaan yang menarik juga untuk kita perhatikan. Yang ni kita dah cerita tadi, secara asasnya sebenarnya isu mengenai tentang Gaza ataupun isu mengenai tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, isu mengenai tentang Palestin ini adalah isu yang mesti diasaskan dari aspek agama itu sendiri. Asasnya adalah asas agama. Kita perlu faham bahawa perkara ini adalah perjuangan yang membantu saudara kita yang ditimpa kesusahan. Kembali kepada perang Bani Qainuqa, seorang Muslim terbunuh, Rasulullah mempersiapkan tentera mereka. Kembali kepada pengusiran Khaybar ataupun Bani Nadir, Yahudi di Madinah, kerana mereka mengkhianati, ingin bunuh Rasulullah. Kalau kita tengok hari ini, tindakan orang yang cuba mempunyai konspirasi untuk membunuh pemimpin Islam, mereka dihalau keluar daripada negara mereka. Hari ini berapa ramai mereka telah bunuh daripada kalangan pemimpin Hamas. Sheikh Ahmad Yassin tu diserang dengan helikopter, berkecai kalau tuan-puan tengok daripada atas. Orang yang bukan rancang bunuh, memang bunuh dah. Golongan-golongan yang memang disasarkan oleh tentera Israel. Tetapi umat Islam masih lagi terpinga-pinga apa tindakan yang sepatutnya mereka lakukan. Sebahagian bacaan menunjukkan sebenarnya keterancaman pihak Israel itu sendiri. Part yang kedua, part yang pertama. Okey. Kita kejap Oh, dia tertutup ni internet dia lost connection. Power tak ada. Power tak cukup. Power lah. Padan lah. Dia tak bawa ni. Tapi tak apa. Saya sambung aja sikit lagi Tapi dia sebab internetnya tak keluar. Kalau kita nak cast pun dia tak power dah cukup lah. Kalau yang masjid punya wifi ni ada password ke? Tak boleh? Tak boleh tak kuat. Tak kuat lah ni maknanya. Sebab dia tak keluar. Tak keluar yang wifi tu. Cuba Okey. Dia connection tu hilang. Okey. Tak apalah. Kalau kita tengok pun, sehingga hari ini hampir 25,000
Kalau yang dalam data yang dikeluarkan, yang ini bukan Jazira, yang dikeluarkan data 18,000, saya kira dah lebih. Yang last saya bagi ucapan, saya kira dah 25,000 tan bom digugurkan, yang mana hampir 2 kali ganda daripada atomic bomb drop on Hiroshima. Hampir 2 kali ganda punya kehancuran bom atom yang digugurkan di Hiroshima, digugurkan ke atas negara ataupun kawasan saudara kita di Palestin. 230 sekolah telah hancur, 12 hospital yang telah di shut down. Daripada 35 hospital, 45 buah school completely out of service. Kalau kita tengok, memang dia punya serangan adalah serangan yang luar biasa. Tetapi jangan kita lupa, daripada 25,000 tan yang ingin digugurkan ini, dia memakan jumlah keuangan ataupun perbelanjaan yang dijangkakan oleh pihak Reuters adalah hampir, dia kata war with Hamas to cost Israel above 50 billion. Yang tadi hanya diluluskan 14 bilion sahaja bantuan daripada US. Mereka menjangkakan mungkin akan makan kos sehingga 50 bilion. Itu tidak termasuk lagi entiti perniagaan mereka yang telah diboykot. Yang mana kalau saya baca dalam beberapa analisis, antaranya di Malaysia juga ada analisis mengenai tentang perkara sedemikian, tetapi analisis-analisis daripada luar menunjukkan boykot ini adalah efektif, terutama dalam produk yang memang dihasilkan oleh negara Israel itu sendiri. Manakala yang melibatkan daripada urusan ataupun franchise dan sebagainya, analisis politik merasakan perkara itu mungkin tidak direct impactnya kepada negara Israel. Yang itu sebab itu ada gerakan di UK sendiri yang buat, kalau tuan-puan dapat WhatsApp tu akan nampak ada satu link yang menunjukkan, klik sahaja di link itu akan tunjuk mana makanan yang boleh diboykot, mana kereta, mana bank, mana food, mana cawangan-cawangan kopi-kopi yang hipster ni dan sebagainya. Perkara-perkara yang memberikan bantuan secara direct kepada Israel, kesannya di UK dan di US lebih efektif. Dalam erti kata yang lain, sebenarnya tekanan ekonomi ni sangat berkesan. Ini langkah kedua. Langkah pertama daripada perkara yang kita perlu faham pada malam ini adalah pertimbangan ataupun kefahaman dari aspek bagaimana yang kita perlu faham mengenai tentang isu Palestin ini. Pertama tadi saya dah jelaskan kepada tuan-puan bahawa ianya bukan sekadar isu yang kita lihat dari aspek kemanusiaan. Yang ini adalah 6 seruan yang dibawa oleh gerakan ataupun gabungan solidariti pembebasan Palestin ini. Yang pertamanya adalah kita memahami sepenuhnya mengenai tentang isu Palestin. Bukan sekadar kita sahaja faham saudara kita telah dibunuh, kita bantu dari aspek memberikan sokongan, menyebarkan maklumat yang berkaitan. Yang ini yang kita perlu faham dari aspek perkara yang berlaku pada hari ini. Yang keduanya adalah sebenarnya persiapan diri kita sendiri. Yang ini sebenarnya adalah asas yang kadang-kadang orang fikir, kenapa Allah Ta'ala tak berikan lagi bantuan kepada orang Islam? Kan, dia sebenarnya muhasabah untuk diri kita juga. Dah lama dah kita berdoa, tetapi bagaimana pengurangan ataupun Allah Ta'ala akan berikan bantuan adalah kepada tenteranya yang benar-benar solid. Tuan-puan tengok pada zaman Rasulullah, yang datang itu adalah sahabat-sahabat yang luar biasa. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga, pemilihan tentera mereka adalah daripada yang bangun malam itu yang akan membarisi barisan hadapan. Salah satu syarat untuk memasuki Brigade Al-Qassam ini juga adalah mereka yang solat subuh secara konsisten selama 40 hari mendapat pengiktirafan ataupun pengesahan daripada pihak imam kawasan mereka. Jadi sebenarnya selain daripada isu ni jauh daripada kita, dari aspek yang dekatnya adalah persiapan diri sendiri, memperbaiki diri kita, kerana isu ini hari ini mungkin di Palestin.
Tapi tak mustahil satu hari dia dekat dengan kita, orang lain ambil tanah kita, mustahil tak? Nak tanya soalan ni. Tak mustahil pun boleh berlaku. Kalau kita sendiri tidak mempunyai kefahaman yang solid, kekuatan pertahanan diri yang solid juga. Yang mana kita perlu faham, ini kita perlu mempersiapkan diri kita juga. Kemudian yang ketiganya adalah kita mesti mewar-warkan tentang pembebasan penuh. Apa yang diusulkan oleh pihak barat mengenai tentang two state solution ataupun penyelesaian dua negara ini sebenarnya tidak memberikan kebaikan kepada orang Islam pun. Yang kita tengok semakin hari semakin mereka ditindas. Sepatutnya kita ke arah pembebasan sepenuhnya negara umat Islam itu sendiri. Yang keempatnya, memberikan tekanan yang kita mampu. Maksud saya memberikan tekanan ini adalah tekanan yang kita mampu dari aspek ekonominya. Asasnya pada zaman Rasulullah, saya dah menulis perkara ni banyak dah. Asas daripada bagaimana Rasulullah memberikan tekanan ekonomi kepada Quraisy. Bila Rasulullah dah sampai di Madinah, salah satu perkara yang dilakukan adalah tentang mengganggu laluan dagangan Quraisy. Sebelum berlakunya perang Badar, tuan-puan akan tengok Rasulullah pernah menghantar beberapa utusan batalion tentera, ekspedisi ketenteraan yang mengawal laluan perdagangan Quraisy itu sendiri, kerana aset yang mereka gunakan untuk diperdagangkan di negeri Syam adalah diambil daripada harta umat Islam. Lalu Rasulullah hantar beberapa utusan sehinggalah berlakunya perang Badar. Perang Badar pun sebenarnya adalah untuk mengganggu laluan kafilah perdagangan Abu Sufyan. Ini adalah tekanan ekonomi yang memberikan kesan sebenarnya secara tidak langsung, kerana kita tengok dah tadi perbelanjaan harian mereka mungkin sampai kepada 1 bilion. Ataupun kalau ada yang kata 200 juta sehari diperuntukkan. Lama-lama kalau ada emas segunung emas pun ditakik hari-hari, bankrupt juga. Kalau dibantu pula dengan kita memberikan tekanan ekonomi tersebut, dia lebih memberikan kekuatan ataupun tekanan kepada pihak musuh itu sendiri. Sama juga ketika Rasulullah sampai di Madinah, bila melihat pasar-pasar Madinah sebenarnya dikuasai oleh orang Yahudi. Market-market di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Rasulullah cuba alih dengan mendirikan pasar yang baru. Yang ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Samhudi, yang menceritakan bila Rasulullah bangkit mendirikan pasar yang baru, salah seorang pembesar Yahudi yang namanya Ka'ab bin Ashraf, yang akhirnya datang merobohkan tapak pasar yang dibina oleh Rasulullah. Rasulullah kata, la'ankulannahum, kami akan bawa kepada tanah yang akan lebih memberikan menjejaskan penguasaan. Kalau sebenarnya di Madinah, apa yang Rasulullah cuba lakukan adalah memecahkan monopoli penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh Yahudi. Dari aspek penguasaan airnya, telaga yang dibeli oleh Osman. Dari aspek pasar-pasar dipegang oleh orang Yahudi ketika itu, sebenarnya Rasulullah cuba pecahkan monopolinya. Kalau dunia hari ini dimonopoli oleh kuasa-kuasa tertentu, maknanya perkara yang perlu diberikan tekanan ataupun penguasaan oleh umat Islam adalah penghasilan produk tersendiri dan juga tekanan ekonomi. Sama juga di negara ini, bagaimana penguasaan ekonomi sangat perlu. Kemudian gerakan massa. Yang kelimanya adalah membantu mengedarkan maklumat. Kalau hari ini tuan-puan letak gambar pejuang Hamas, memang tuan-puan punya Facebook kena block terus. Yang ada, kalau ramai kawan-kawan yang share, memang kena sekat terus, kerana mereka tahu media massa yang mereka cipta makan diri dah sekarang ni. Bukan dia menggerakkan jiwa umat Islam. No, negara orang putih tu yang demonstrasinya lebih dahsyat daripada kita. Malu kita dengan Bolivia, negara pertama yang memutuskan terus hubungan diplomatik daripada negara orang kafir. Kemudian barulah datangnya Jordan menarik balik dutanya daripada Israel. Bahrain juga ada beberapa negara Islam, Somalia juga yang melakukan pendirian sedemikian. Maknanya tekanan ni boleh dibuat dan dianjurkan juga gerakan massa. Kalau tak boleh dekat Facebook,
Kita ni mujahid cyber ajalah agaknya. Mujahid cyber ajalah. Share sahaja maklumat yang ada, kalau tak pun pada WhatsApp ada maklumat yang terkini, memberikan bantuan kepada saudara kita ke, kita berikan penyebaran maklumat yang tepat, kerana media adalah propaganda mereka pada asalnya. Kan kalau kita tengok mereka tunjukkan tentera mereka dah berjaya, ada tentera yang dah menari-nari apa semua, ini propaganda. Akhirnya Hamas melakukan perkara yang sama, serang kereta kebal, rakam. Boleh imagine maknanya kalau dulu orang tak buat, Israel pun tak buat. Kalau kita tengok, dia sekarang ni serang berpuluh kereta kebal, rakam. Supaya nak menunjukkan sebenarnya kita adalah orang yang berkejayaan di pihak kita. Dan kejayaan bagi mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar? Sebab tu ucapan terakhir Abu Ubaidah yang saya tengok pada hari yang ke-38, dia kata, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا صَبْرُ سَاعَةٍ. Kemenangan itu tidak bukan adalah sabar sesaat. Boleh sabar sekejap. Kalau dia orang tak sabar, kita menang dah. Peperangan inilah pertempuran yang siapa paling berjaya tahan sabar kan. Tengok kalau zaman tentera Islam dulu dah putus tangan. Kalau tak sabar habis dah. Putus lagi sebelah tangan, terus lagi berperang. Kuat kan keazaman mereka. Sebarkan apa yang sepatutnya disebarkan. Kalau tak boleh di Facebook, pergilah ke tempat yang lain. Dan yang terakhir sekali yang boleh kita buat juga adalah sumbangan dan doa. Sumbangan ini adalah perkara yang paling mudah. Kalau dalam Quran, manusia ini akan dikembalikan semula, la asaddaqanna wala akan, Allah Taala sebutkan dalam surah Munafikun kalau tak silap saya. Yang Allah Ta'ala menceritakan salah satu amalan yang paling mudah nak dilakukan kalau manusia ni dihidupkan semula adalah sedekah. Paling kurang pun apa yang boleh diberikan. Di luar sana ada tabung aman Palestin yang menyalurkan sumbangan kepada saudara kita di Palestin. Boleh hulurkan bantuan ataupun sumbangan yang semampu kita. Dan paling lemah sekali yang kita boleh berikan adalah sumbangan doa, yang mana kita terbukti dalam Sahih Bukhari menceritakan tentang 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua. Hadis ni tuan-puan tahu dah. Mereka bertawasul, berdoa dengan amal saleh mereka sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala buka sedikit demi sedikit. Tidak mustahil seramai-ramai orang berdoa satu dunia ini. Dia kadang-kadang kemenangan tak semestinya datang dengan kejayaan. Kita tengok rumah dia orang meletup ke sebagainya. Tetapi memadai Allah Ta'ala mencampakkan ketakutan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hasyar kalau tak silap saya, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim. Kamu ni mereka lebih takut, rahbah ataupun ar-ra'bu. Ketakutan ini memadai dan mencicit orang kata tentera Israel. Dia walaupun kelengkapan senjata dia seorang saja yang saya ceritakan tadi datang menyerang, dia dah lari dah. Dan dia datang dengan doa kita yang ketakutan, keberanian ini Allah Ta'ala yang campakkan. Kan? Maknanya kalau Allah Ta'ala menerima ataupun membantu dari aspek yang itu, dia telah memberikan satu kemenangan yang mana mereka tidak boleh untuk maju melainkan dengan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan. Dan dengan doa-doa kita, mudah-mudahan tuan-puan Allah Ta'ala terima amal saleh kita dalam membantu saudara kita ini. Sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan. Tidaklah boleh saya huraikan secara terperinci tentang perkara tersebut, tetapi sekurang-kurangnya perkara asal saya kongsikan pada malam ini. Ya, soalan Hana. Okey. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, semuanya kamu akan melakukan perusakan di bumi Palestin 2 kali. Dan semuanya kamu akan melakukan sombong angkuh dengan melapar. Okey. Dalam suratul Isra, Allah Ta'ala kata ada 2 kali kerosakan ataupun kemenangan. Saya tengok kejap. Allah Ta'ala kata, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan, dikatakan kepada Bani Israel, dan kami menyatakan kepada Bani Israel, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan 2 kali. Sama ada kerosakan 2 kali ni kejayaan mereka menguasai tempat-tempat yang tertentu macam Palestin. Satu masa dahulu mereka pernah menguasai pada zaman Nabi Sulaiman, ataupun sekarang ni ke kali kedua yang mereka kuasai. Yang ini berlaku perselisihan ataupun para ulama tak boleh nak decide pada saya lah.
Sebab ketika mereka menghuraikan tafsir sedemikian, ada yang mengambil ketika pada zaman mereka sahaja. Kebimbangan kita untuk aplikasi kefahaman ini pada masa yang akan datang, kita tengok ada kerosakan lagi, ada kejayaan lagi. Jadi sukar untuk kita berikan apa yang dimaksudkan dengan 2 kali itu. Apakah 2 kali ni ada yang kata telah berlaku seperti mana yang disebutkan dalam Quran, ataupun ada yang kata dia belum berlaku melainkan ketika datangnya hampir hari kiamat itu nanti. Jadi saya tak boleh nak bagi tafsiran yang secara spesifik adakah dia mempunyai kaitan dengan apa yang berlaku pada Palestin pada hari ini. Sama juga tentang hadis-hadis berkaitan dengan hari kiamat. Ada ramai yang juga menafsirkan, mengaitkan tentang kejadian, kedatangan Dajjal dan sebagainya. Tapi saya tak boleh nak bagi satu jawapan yang solid kerana tak ada pendalilan pada pandangan saya ataupun penghujahan yang benar-benar boleh meyakinkan. Allah. Okey, kalau tak ada kita tangguhkan dulu. Saya serahkan semula kepada Ustaz Rahman. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Saksikan bila doktor keluar rasa susah nak tak tanya nanti. Ada soalan yang terbuku yang tidak tanya. Ada soalan? Kita bagi ruang soalan. Ada? Okey. Ya. Saya nak share sikit lah sedikit tentang Palestin ni di Gaza terutamanya. Saya pernah masuk ke Gaza 2 kali. Mengambil kesempatan ini untuk menyuruh semua tuan-tuan yang mempunyai anak-anak kecil ataupun cucu-cucu, didiklah mereka sebenarnya. Sebab Gaza ni bila saya tengok, dia bukan macam negara Arab yang lain. Dia tidak meminta-minta. Kalau contohnya kita pergi ke Mekah sekalipun, kita bagi satu rial kat anak-anak, habis tarik je baju kita boleh nak. Tetapi Gaza terutama yang saya pergi 2 kali itu, kita bagi dia macam coklat, bagi orang 25 orang, dia boleh share soal sikit. Dan dia tidak minta-minta. Itu mulia anak-anak mereka. Dan inilah kemungkinan dulu saya pergi 2010, mungkin anak aku 12 tahun, 15 tahun dan sekarang dah 10 tahun. Kemungkinan inilah yang jadi mujahidin yang mempertahankan Palestin dan mempertahankan. Kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang mujahidin di Gaza, Hamas terutamanya, Al-Qassam terutamanya, kerana mereka lah menjadi benteng kepada Al-Aqsa itu sendiri. Ini sangat penting sebenarnya. Kita terima kasih. Kita kena buat sesuatu. Kita ada peranan sesuatu untuk dimainkan di negara. Walaupun kita jauh, tetapi kita ada peranan, iaitu mendidik anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita. Ini yang sangat penting sebenarnya. Generasi, the next generation ni, ini yang nak dibagi balik-balik. Kalau kita tengok kekuatan, apa yang dia kekuatan orang muda, anak-anak adalah kekuatan di antara 2 kelemahan. Kelemahan anak-anak yang kecil, baby, dan kelemahan orang tua. Kita tak. Kita lutut pernah apa dah. Lutut tak jumizan. Lutut kalau gaya kan. Tetapi anak-anak masih kuat, masih boleh diberi kekuatan demi kekuatan. Itu saja saya nak share. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Zaid Syari. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Dr. Sanusi di atas penyampaian tadi. Tak perlu diurai yang agak panjang. Sebab ada benda yang tahu, tapi kerana dah masa dengan keadaan yang ada dan rasa dah ada penjelasan kepada kita.